Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome, selamat datang ke Mums Coffee Talk. Mums Coffee Talk adalah untuk mengupas ciri sebagai pendamping dalam misi masuk syurga sekeluarga serta memahami cabaran-cabaran dan yang dihadapi oleh ibu-ibu dalam menguruskan rumah tangga. Program ini dibawa khas oleh TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, sebuah produksi yang bernaung di bawah Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dalam membawa misi berinteraksi dengan Al-Quran, baca, faham, amal. InsyaAllah kita akan ada 9 episod dan disiarkan di platform digital Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, iaitu Facebook Quran Hour dan TikTok TV. Akan disiarkan pada setiap malam Jumaat pukul 9 malam. Dan hari ini kita bersiaran di Red Card Cafe. Dan hari ini saya, Ibu Ros, Family dan Love Guru adalah host anda. Isu kekawatan ekonomi menjadi perbincangan hebat di mana-mana saja hari ini. Malah isu ini adalah satu isu yang menyebabkan banyak perceraian dan konflik dalam perkahwinan. Dan ada masalah kewangan menjadikan satu yang menjerut ramai pasangan. Money affect emotion. Wang memberi kesan kepada emosi. So hari ini sebenarnya kita berdua kerana kita akan bersama dengan seorang pakar yang boleh memberi ilmu mengenai bijak wang, iaitu Puan Aida binti Abdul Karim. Sedikit sebanyak mengenai Puan Aida ni sebelum kita bawa beliau ya. Okey, Puan Aida ini adalah seorang senior merchant developer quantum metal dan founder Angel Group Agency. Angel Group adalah agensi terbesar di quantum metal yang telah melahirkan 5,000 lebih konsultan dan lebih daripada 20 team leader di bawah Angel Group dalam masa kurang daripada 2 tahun. Dan bukan itu saja, keahliannya telah meletup sehingga lebih daripada 120 orang individu menyertai Angel Group. Right? So hari ini kita nak dengar pendapat daripada bukan calang-calang individu yang beliau mengenai perkara yang sering menghantui keluarga, dan iaitu mengenai isu keuangan. Bagaimanakah isu keuangan dapat diatasi, isu keuangan keluarga sebenarnya dapat diatasi. Jom. Jadi sekarang ni Ibu nak ucapkan Assalamualaikum pada Puan Aida. Selamat datang. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Okey, panggil Ibu lah. Okey, terima kasih Ibu. Okey, Ibu sebenarnya terus pada soalan lah ya Puan Aida. Okey. Pada pendapat Puan Aida, sejauh mana masalah berkaitan dengan keuangan akan menyebabkan berlakunya keretakan rumah tangga sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu. Okey. Saya adalah Aida Abdul Karim. Saya agensi leader dalam quantum metal. So, sebenarnya sedikit quantum metal ni dia adalah satu company yang bantu kita untuk solusi ekonomi. Itu sebenarnya tugas kami di sini. So tadi soalan Ibu berkenaan dengan keuangan. Masalah berkaitan kewangan yang menyebabkan keretakan rumah tangga ni. Macam mana? Okey. Sebenarnya okey, kita tahu wang bukan segalanya. Tapi semua benda perlukan wang kan? So banyak yang kita tengok statistik menunjukkan bahawa ramai family yang bercerai-berai, most of it because of keuangan. Betul. Sebab utama banyak suami-suami yang tak ada income yang tetap yang boleh memberi nafkah yang mencukupi. Okay. And then kedua, bila suami tak bagi nafkah mencukupi, tak ada keuangan, isteri terpaksa keluar untuk tanggung family. So Allah dah cipta untuk bagi nafkah adalah lelaki, dan perempuan tugas dia bukan mencari nafkah. Bila benda ni tak ikut dengan aturan Allah, of course dia jadi tak sequence lah dengan kehidupan seharian kita kan. So sekarang sebenarnya ekonomi adalah nombor satu. Sebab tu Rasulullah masa dia start untuk menyebarkan Islam di Madinah, dia start dengan market.
Kan dia start dengan macam mana nak develop ekonomi orang Islam. So kalau ibu nak tahu sebenarnya satu-satu rumah tangga tu kita boleh tengok orang yang ekonomi dia stable dengan orang ekonomi tak stabil, jauh dia punya kita tengok kegembiraan dia. Walaupun kegembiraan tak boleh dibeli dengan wang, tapi wang membantu kita untuk lebih gembira dalam satu-satu, lebih tenang. Lebih tenang. Yes. Okey, bagi tu mantap jawapan Puan Aida, seorang yang memang faham lah. Aida panggil Aida yes. Nampak sangat Ibu Aida memahami situasi di mana seseorang itu bila kegawatan ekonomi akan tertekan, dan ibu Betul. juga difahami Aida pernah mengalami keadaan demikian. Boleh tak cerita sikit untuk kami semua mendapat manfaat, sebab kita nak tengok macam mana mindset Puan Aida boleh keluar daripada keadaan tu. Okay, sebenarnya of course kita ada background education ya. Tapi saya sudah lama tak bekerja. Housewife. Tapi bila berlaku perceraian dengan kita tak ada income, dengan anak 4 orang, jadi dia satu masalah. Tapi saya believe that apa yang berlaku mesti ada hikmah. Right? Dan saya percaya rezeki itu datangnya dari Allah. Bila kita pegang ni, and then kita always redha, insya-Allah Allah bagi. Tapi dengan usaha. Kita pegang ni dan kita dan selalu redha, kan? Kita kena sentiasa redha. Sentiasa redha walaupun diduga. Walaupun diduga. Okay. Kalau kita tak redha, Allah takkan bantu. Kalau kita redha, insya-Allah Allah mesti bantu kita. Dan kita kena percaya rezeki itu mesti datang dari Allah. Jadi, tugas kita apa? Kita usaha. Sebab kita tak tahu dari mana. So mungkin buat A tak berjaya, buat B tak berjaya, maybe buat C berjaya. Sebab Allah kata rezeki kita dekat C. Nak cuma tanam pokok pun kan? Betul. Nak kena pokok tanam satu tak tumbuh, tanam yang ketiga tumbuh. Yes. Okay. So cara dia itu je lah. Saya percaya rezeki ni Allah punya, tapi kita kena equip ourselves dengan ilmu. Itu je. Untuk berjaya ni kena ada ilmu. Sebab tu Al-Quran start dengan Iqra. Ya, betul. Kena baca untuk dapatkan ilmu. Jadi kita, especially single mom kat luar sana, anda ingin berjaya, anda kena ada ilmu. Dengar situ ya. Kena ada ilmu. Ibu pun terkedu kat sini, kena ada ilmu, terutama ilmu keuangan. Yes. Betul tak? Betul. Sebab kita selalunya bila nak belajar pasal keuangan ni macam tersekat kan. Namun ianya seperti yang Puan Aida kata tadi, wang bukan satu benda yang Bukan segalanya. Bukan segalanya. Tetapi segalanya perlukan wang. Parking kereta bukan wang. Betul. Betul. Okey, terima kasih pada jawapan yang sangat menyentuh hati sebab sebenarnya Puan Aida boleh bercakap demikian sebab beliau telah melalui keadaan itu. Bagaimana tak cukup nak makan dan sebagainya. So, soalannya seterusnya ni kan. Jika ada pasangan yang baru kahwin, ya, apakah tips Puan Aida untuk mereka menjaga financial mereka ataupun nak financial management? Ya, macam mana? Sebab selalunya kita bila nak berkahwin ni sibuk dengan hari perkahwinan. Itu dia. Tetapi di hidup selepas hari perkahwinan tu macam mana? Kan? Jadi boleh tak bagi sedikit tips? Okey, untuk orang yang baru berkahwin kan. Satu, of course kita kena tahu tentang financial literacy. Financial literacy. Celik keuangan. Celik keuangan. Itu wajib. Setiap family kena ada. Yang kedua, apa yang kita perlu tahu, kita kena tahu nilai diri kita ni. Kita ni tahap mana untuk kita, family kita berbelanja. Tadi tu, financial literacy. Kata gaji kita family is only dalam 5,000, perbelanjaan kita 10,000. Sebab tu yang hutang sedas semakin hari semakin banyak. Semakin banyak. Ambil kredit kad dan bila hutang dah banyak, of course, bila hutang kita dah banyak ni, kita mula tak tenang. So, macam mana nak orang yang baru berkahwin ni nak tenang? Kita hidup dengan sederhana. Sebab Rasulullah kata, hidup dengan sederhana. Kita kena kaya raya, tapi kena sederhana. Tu mendalam tu sebenarnya. Nak kena tanya lagi sekali sebab walaupun jawapan ni adalah jawapan yang biasa diberi, orang yang telah melalui berbeza dari segi makna yang sangat mendalam. Jadi ibu yakin Puan Aida adalah seorang yang sangat faham mengenai celik
wang ni. Jadi itulah Ibu just nak ingatkan di sini, anda mungkin boleh follow Puan Aida. Ada Facebook ke? Ada. Nanti kita letakkan Facebook di sini supaya anda boleh klik join Facebook page ke ataupun personal? Facebook page ada, personal ada. Untuk tahu celik ilmu, ya. Sebab perlu celik ilmu ni, celik wang ni. Kalau tak pakai baju ikut saiz badan. Betul tak? Itu sebenarnya simpulan bahasa. Apa sebenarnya? Ayat dia sebenarnya. Ukur baju badan sendiri. Ya, ukur baju di badan sendiri. Okey, seterusnya Ibu nak tanya. Ya, kalau sekiranya sudah berkahwin, tetapi sepanjang perkahwinan tersebut pasangan mengalami masalah keuangan, apa yang harus mereka lakukan untuk atasi? Tadi lebih kurang soalan yang kedua jugalah, tapi yang ini lebih kepada solusi. Okey, pendapat saya, satu keluarga kalau kita ada masalah kewangan, kita tak cukup dengan dua income. Let's say isteri ada, suami ada, tapi still tak cukup. Memang kita kena cari income yang ketiga. Okey. Tapi income ketiga dia punya karakter, dia tak boleh perlukan tenaga yang banyak atau masa yang banyak. Jadi the only way kita kena berniaga. Tapi berniaga yang macam mana? Mungkin berniaga yang online, berniaga yang perlukan network. Sebab apa? Kita dah habiskan banyak masa dengan bekerja. Betul. Tapi tak cukup. Jadi kita kena berniaga. The only solution sebenarnya adalah berniaga. Jangan buat sampai 3-4 kerja satu hari yang mana tak ada family, tenaga, masa. Yang mana masa ni tak boleh patah balik dah. Masa itu nyawa tau. Bukan masa itu emas. Masa itu nyawa. Emas boleh beli balik. Nyawa ni tak boleh patah balik. Jadi anak-anak kita tiba-tiba dah besar. Sebab habis masa kita bekerja kan. Ibu dah 62 tahun. Berimpian jadi 26 tahun. Tak jadi. Okay. Itu sebenarnya Ibu. Kalau apa kita rasa kita memang ada masalah ukur baju badan sendiri tadi, kita kena cari solusi dengan berniaga. Betul tak kalau macam di antara solusinya juga mungkin melihat pembelanjaan kita dan mencari jalan untuk reduce pembelanjaan, untuk kurangkan? Kurang perbelanjaan ni, kalau anda hidup dengan sederhana, anda nak kurangkan lagi, lalas kita tak makan kan? Tapi kita jangan kecilkan perbelanjaan kita, tapi kita besarkan income kita. Dengan situ ya, satu tips yang sangat berharga. Sebabnya kita dah berbelanja, kita dah cut so many already. Jadi sekarang ni adalah untuk mencari satu peluang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan terlampau tinggi tenaga dan terlampau banyak masa. Ada ke tu? InsyaAllah ada lah kan. Kita carilah kan. Kita berniaga. Okey, Suaida juga nak tanya juga ya. Bagaimana cara mudah untuk praktik untuk kita mulakan amalan menyimpan? Sebab adakah perlu amalan menyimpan ni untuk keuangan keluarga? Perlu tak kita ajar anak-anak ke, ataupun mereka kena faham tentang wang itu apa? Okay. Selama ni kita hidup, kita diajar oleh mak, bapa, nenek kita dulu dengan kalau dapat gaji simpan 10%, 20%. That is what we practice Bukannya. Tapi sekarang kita ada satu platform yang mana we can save 100% of our income. Contoh, gaji saya 5,000 sebulan. Saya boleh simpan 5,000 dan selepas tu saya boleh berbelanja 85% from my income. Ini ada kita panggil smart saving, smart spending. Smart saving, smart spending. Ini satu konsep yang sangat teruja lah Ibu bila Ibu tahu ni, sebab selama hari ni kita belajar 10% kita simpan daripada income kita. Tapi bila sekarang ni dah Puan Aida cakap simpan 100%, simpan 100%, belanja 85%. Belanja 85%. Seolah-olah dia terbaliklah, bukan belanja dan simpan kan. Kita simpan first, baru kita belanja. Belanja 85%. Dia menjadi satu habit yang boleh menyebabkan kita boleh grow kita punya bisnes. Kita punya bisnes pula, kita punya keuangan. So sangat-sangat bermanfaat akan cara ini, dan sekiranya mereka nak tahu lebih mengenai apakah kita macam mana solusi dia ni, boleh menghubungi Puan Aida? InsyaAllah boleh hubungi saya.
dan saya akan salurkan kepada tim-tim kami. So insya-Allah. So sangat-sangat bertuah kita pada hari ini kerana dapat bersama dengan Puan Aida dan telah memberi banyak tips daripada soalan ibu yang pertama sampailah sekarang ni. Mungkin anda ada buat catatan mengenai apa yang anda telah pelajari, contohnya smart saving, smart spending. Smart saving, smart spending. Bahasa Melayu dia apa tu? Menyimpan dengan bijak, berbelanja dengan bijak. Okey. Dan juga tadi Puan Aida ada menyatakan mengenai mindset, mengenai bagaimana kita bila nak menambahkan, membolehkan kita tidak terjerut dengan keuangan. Kalau kita dah husband and wife bekerja, maka ada dapatkan satu bentuk bisnes yang boleh dibuat yang tidak memerlukan terlampau banyak masa dan juga tenaga kita, dan kita grow the business. Okey, ini adalah di antara perkara-perkara yang kita boleh ambil dan insya-Allah dapat manfaat kepada diri kita. Dan kita berhenti di sini sekejap, kita akan kembali ya kepada dengan Puan Aida dengan satu soalan terakhir untuk beliau. Selamat datang kembali ke Mums Coffee Talk di Red Card Cafe. Dan saya Ibu Ros adalah hos anda. Aida jemput untuk makan sikit sementara Ibu membaca resolusi kita hari ini. Resolusi yang berdasarkan daripada ayat Quran surah An-Najm ayat 39 yang bermaksud, yang berbunyi, dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Dan apakah 3 perkara yang kita boleh rumuskan dari perbincangan kami berdua tadi? Pertama, setiap wanita sebagai pendamping perlu celik kewangan untuk menguruskan kewangan atau menguruskan keluarga agar harmoni. Kedua, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Dari surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Sebagai pendamping, kita mesti bijak mendorong dan memberi semangat kepada suami kita agar mereka mudah dan celik cara untuk mencari rezeki dan bijak dan celik kewangan agar keluarga menjadi lebih harmoni. Dan yang ketiga, untuk wanita yang single parent, wajib celik kewangan supaya anak-anak akan lebih terurus kerana mereka adalah tempat untuk anak-anak bergantung. Jadi ini adalah 3 perkara yang kita dapat daripada perbincangan bersama dengan Puan Aida berdasarkan kepada ayat dari surah An-Najm ayat 39. Kata-kata terakhir daripada Puan Aida, sebab dah melalui keadaan kegawatan ekonomi dan dapat keluar dan berada di tempat sekarang. Bagaimana keadaan sekarang? Ada tak apa-apa pesanan nak disampaikan kepada ibu-ibu di sana? Okey, terima kasih Ibu. Okey. Apa kita nak share? Kita daripada di bawah kita panjat naik ke atas. So bila ke atas ni, apa yang kita nak share pada orang yang kat bawah nak sama-sama panjat ni? Satu, of course, ilmu. Wajib setiap ibu-ibu kat luar sana, mums ni kan, mesti ada ilmu. That is the most important thing. Yang kedua, kena istiqamah. Kita tak perlu jadi super duper bagus, no. Tapi kita perlu istiqamah. And ketiga, kita kena start creating network. Network sama ada kawan-kawan sama, we have to create network. Sebab apa? Dengan network ni lah kita boleh pergi sangat jauh. Satu lagi tadi, kita nak bantu family kita kan untuk establish dalam keuangan. Kita kena cari satu bisnes yang tak perlu modal besar, tak perlu usaha yang terlampau teruk dan tak perlu tenaga yang terlampau banyak. This character ya. So apa yang perlu buat, kita just creating network kita
Tak kisah dalam luar negara, kita network dengan menggunakan digital, media sosial. I think itu adalah resepi kami untuk berjaya, insya-Allah. Terima kasih pada Puan Aida kerana memberikan tips yang sangat berharga. Boleh kata bukan sekadar tips, sebenarnya ilmu yang sangat mendalam. 4 perkara tadi, iaitu ilmu, istiqamah, network dan bisnes yang tidak mengambil terlampau banyak masa dan tenaga. Jadi terima kasih sangat Aida, Puan Aida. Rasa mesra sangat ya, sebab ibu rasa macam Puan Aida berkongsi daripada hati. Terima kasih. Harap-harap sudi untuk datang lagi. Dijemput ke Mum Coffee, Mum's Coffee Talk. Yes. Mum's. Okey, untuk kita bersama insya-Allah di sini. Semoga insya-Allah di Mum's Coffee Talk ni kita akan dapat menyampaikan pelbagai ilmu yang akan mendatangkan manfaat kepada ibu-ibu di luar sana. Sama ada ibu-ibu yang berkeluarga ataupun wanita-wanita yang berkeluarga ataupun wanita yang belum berkeluarga ataupun single mother. Kata akhir daripada ibu, ya, jangan lupa untuk ikuti Facebook Quran Hour dan TikTok TV untuk mengikuti program Mum's Coffee Talk. Dan semua program di bawah Yayasan Warisan Ummah Ikhlas adalah hasil daripada sumbangan orang ramai melalui tabung Gerakan Al-Quran. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Red Card Cafe kerana sudi menjadi sebahagian penaja dalam temu bual Mum's Coffee Talk pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, Puan Aida. Dan sehingga kita berjumpa lagi, marilah bersama-sama menyertai majlis ibu agar kita boleh menjadi pendamping yang berinteraksi dengan Al-Quran. Baca, faham, amal. Lalu memenuhi misi sekeluarga kita, iaitu masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum, sehingga berjumpa lagi. ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة